Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Mughnil Muhtaj, syarah kepada kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya wa taharatul mustahadati mubihatul lis-salati wa ghairiha la tarfa'u hadathan kama marra fil wudu. Maksudnya taharah perempuan mustahadah adalah mengharuskan sembahyang dan selain daripada sembahyang. Itu maksud mubihatul lis-salati wa ghairiha. Ghairiha contoh tawaf, mengharuskan sembahyang dan selain daripada sembahyang. Maksudnya mengharuskan sembahyang, maksud istilah mengharuskan sembahyang dan selain daripada sembahyang, sedangkan taharah perempuan yang biasa pun mengharuskan sembahyang juga. Betul tak gitu? Betul tak? Ke tidak harus sembahyang? Harus. Kenapa dia kata taharah al-mustahadah mengharuskan sembahyang? Dia sebenarnya tidak jelaskan bahawasanya taharah al-mustahadah dia tidak mengangkat hadas. Namun sembahyang adalah diharuskan. Boleh buat sembahyang, tapi hadas tidak terangkat. Berbeza dengan taharah selain daripada perempuan mustahadah, selain daripada daimul hadas. Taharah dia mengharuskan sembahyang dan selain daripada sembahyang, namun dalam masa yang sama taharah dia mengangkat hadas. Okey, boleh faham kan? Jadi perkataan mubihatul lis-salah tidak boleh kita faham, kita nak faham sebalik, nak faham sebaliknya taharah hak yang bukan mustahadah dia tidak mengangkat hadas. Tidak mengangkat hadas, tidak benar mengharuskan sembahyang. Itu tak boleh. Tidak boleh kita nak faham begitu. Dia hanya nak cerita kepada kita taharah mustahadah dia tidak mengangkat hadas, hanya mengharuskan sembahyang dan seumpama sembahyang. Itu maksud wa taharatul mustahadati mubihatul lis-salati wa ghairiha la tarfa'u hadathan kama marra fil wudu, seperti penjelasan yang telah lepas pada bab wudu dulu. Namun di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan taharah mustahadah juga mengangkat hadas. Wa qila tarfa'u. Yani qala ba'dul ulama, tapi pandangan dhaif, tarfa'u ay tarfa'ul hadath. Tarfa'u taharatul mustahadati al-hadatha. Wa qila, dan ada pandangan yang ketiga, ini lebih dhaif, tarfa'ul madiyah duna ghairih. Tarfa'ul madiyah ay tarfa'u taharatul mustahadati al-hadatha al-madiyah duna ghairih. Maksudnya taharah perempuan mustahadah dia mengangkat akan hadas yang telah lepas. Okey, hadas yang telah berlalu. Tidak hadas yang lain, hadas yang sedang keluar, hadas yang akan keluar, dia tidak menghilangkan. Jelas tak? Okey, Abi. Tapi pandangan yang mu'tamad adalah yang pertama tadi. Dia tidak mengangkat hadas. Katanya wa kullu man bihi hadathun daimun hukmuhu hukmul mustahadati fi ma dzukir. Dan setiap mereka yang ada padanya hadas daim, hadas yang sentiasa keluar. Contoh, orang hak yang salisul baul, orang hak yang sentiasa keluar air kencing. Jadi kullu man bihi hadathun daim, kullu mubtada, bihi khabar muqaddam, hadathun mubtada muakhar, jumlah bihi hadathun jadi silah bagi man, daimun na'at bagi hadathun, hukmuhu mubtada, hukmul mustahadati khabar bagi hukmuhu, jumlah tu jadi khabar bagi kullu. Oh, banyak tu mubtada khabar tu. Kullu man bihi hadathun daim, kullu mubtada, hukmuhu mubtada, hukmul mustahadah khabar, jumlah hukmuhu hukmul mustahadah
khabar bagi kullu. Manakala bihi hadathun tu jumlah tu jadi silah bagi man. Setiap mereka yang ada padanya hadath yang daim, hukumnya adalah hukum perempuan mustahadah fima dzukir pada apa yang telah disebut. Jadi dia kena basuh kemaluan dia kena baluk, kena berwuduk setiap kali solat fardu. Sama? Okey, boleh faham kan? Nak sembahyang pula kena buat mula. Jelas tak? Nak sembahyang fardu kena buat mula. Sama? Wa kadza man bihi jurhun sa'ilun fi ma 'ada al-wudu. Sama juga. Seperti ini mereka yang ada padanya luka yang mengalir. Jurhun, luka sa'il yang mengalir. Apabila luka mengalir maka keluar darah. Dia keluar darah tidak membatalkan wudu menurut pandangan majoriti ulama termasuk pandangan mazhab Imam Syafi'i. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Ini kita bukan nak bincang mazhab Hanafi, kita nak bincang mazhab Syafi'i. Jadi orang tu ada luka yang mengalir. Jadi apabila nak sembahyang dia kena baluk. Okey, boleh faham kan? Sama. Kena bersih dulu, kena baluk. Sama. Cuma fima adal wudu, selain daripada wudu lah. Sebab dia tidak membatalkan wudu. Ya sudut tu je, sudut buat sama je, kena basuh, kena sama lah. Jelas tak? Sudut tu je sama. Hak ni lah. Okey, katanya waman dama khuruju manihi yalzamuhu al-ghuslu likulli fard. Allah. Sesiapa yang berkekalan keluar mani. Allah. Keluar sama. Pendek sekali. Cekong muka. Tahu cekong muka. Kuring. Keluar mani sama. Penyakit benda tau. Barang siapa yang berkekalan keluar maninya, yalzamuhul ghuslu likulli fard. Wajib akan dia oleh mandi untuk setiap fardu. Ada kata cekong tu dia memang gitu lah. Dia main keluar mandi semua letih lah. Ada seorang tu masa ada lupa dah pondok mana di Tani lah. Ada seorang kemoja tu, budak kemoja tu. Kalau dia ginjal dia dapat udang semua, tempat orang dapat. Lepas tu kebetulan ada sahabat anda tu, ada dia cerita nama siapa. Dia pandai dapat bagian perubatan ni, pandai. Dia kata mung ni kawan ni cekong. Gatu cekong macam orang ngisak. Tapi tak ngisak. Mung ni ada ganggu orang mung ni. Lepas tu baru dia khabar. Dia kata tiap-tiap malam tu ada semua orang makhluk halus bagi duduk bersetubuh dengan dia. Kena berubat nak sekarang. Maksudnya dapat kesan kena cekong. Semua orang-orang yang bahagian perubatan ni tahulah. Ringkaslah ceritanya. Cerita panjang habis masa pula okay. Katanya waman dama khuruju manihi yalzamuhu al-ghuslu likulli fard. Sesiapa yang berkekalan keluar maninya wajib dia mandi untuk setiap fardu. Dah kan duk keluar mandi wajib mandi untuk setiap fardu. Tapi tengah sembahyang keluar juga mandi, hak tu dimaafkanlah untuk dia. Sebab dia termasuk dalam sahibu darurah. Faham tak kiam? Jarang berlaku ni. Tapi masih lagi dalam dalam ta'alluq kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ni bukan benda mustahil. Bukan benda mustahil pada akal lah, tapi benda ni mustahil pada adat. Katanya walau istamsaka as-salasu bil qu'udi duna al-qiyam wajaba alayhi an yusalli min qu'udin ihtiyatan lit-taharah wa la i'adata alayhi. Walau istamsak, sekiranya tertahan as-salas, benda keluar air kecil, keluar air kecil ke, keluar kentuk ke, keluar tahi ke, tertahan bil qu'ud, dengan duduk. Jadi kalau dia sembahyang keadaan berdiri tubik, tapi kalau dia duduk tak tubik. Ini ada. Dan pernah ada orang tanya ada masalah ni. Maksudnya pernah seorang tu dia mengalami benda ni, dia pun tanya anda. Dia kata kalau saya sembahyang berdiri air kecil tubik, kalau sembahyang duduk tak tubik. Boleh tak saya nak sembahyang fardu dalam keadaan duduk? Maksudnya mana yang perlu didahulukan? Adakah yang perlu didahulukan, diutamakan berdiri kerana ia rukun sembahyang, ataupun perlu diutamakan taharah kerana ia adalah syarat sah sembahyang? Sekarang ni bertembung di antara dua perkara. Di antara berdiri dengan syarat sah sembahyang. Maksudnya di antara berdiri rukun sembahyang dan syarat sah sembahyang. Mana? Bertembung. Maksudnya kalau buat hak ni, maka
akan berlaku hak ni. Okey, boleh faham? Maksudnya kalau jaga hak ni akan kena hak ni. Kalau jaga hak ni akan kena hak ni. Okey, boleh faham. Itu maksud dia. Kena ingat tanda tepat hak yang disebut dalam kitab. Akan datang kalau orang tanya boleh tu lalu dah, royak dah. Ni dalam kitab sebut lagu ni. Wala yajuzu lahu mana? Walau istamsaka as-salasu bil qu'ud duna al-qiyam. Tidak berdiri. Ketika berdiri tu baik. Tapi kalau duduk dia akan tertahan. Duna makna tidaklah. Tertahan salas, dia baca dengan salas, keluar air kencing. Kalau salis orang, dia kembali kepada orang. Orang hak yang air kencing dia keluar. Sebab salis tu adalah wasaf. Salas tu dipanggil masdar. Sekiranya tertahan oleh salas keluar air kencing bil qu'ud dengan duduk. Dunal qiyam tidak berdiri. Maksudnya berdiri akan keluar. Duduk tertahan. Ketika tu jawab bagi lau wajib alaihi, wajib atasnya. Ay yusalli min qu'ud. Dia sembahyang daripada duduk. Dia sembahyang dalam keadaan dia duduk. Itu maksud yusalli min qu'ud. Sebab dia ihtiyatan lit-taharati. Kerana ihtiyat, kerana mengambil langkah ihtiyat untuk taharah. Okey, boleh faham? Sebab sembahyang dalam keadaan duduk wujud. Tidak gitu. Maksudnya berdiri boleh diganti dengan duduk ketika ada keuzuran. Okey, boleh faham? Dan termasuk daripada keuzuran adalah untuk menghalang benda, untuk menghalang najis keluar ataupun untuk menghalang hadas. Faham? Ini termasuk dalam keuzuran. Maka jadi bermakna dalam bab ni kena ra'ikan ataupun kena jaga taharah berbanding dengan berdiri sebagai rukun sembahyang, kerana berdiri boleh digantikan dengan duduk ketika ada keuzuran. Okay, jelas tak? Patut adakah wajib dia kena i'adah balik? Katanya wala i'adata alaih, dan tidak ada i'adah. Benda i'adah pengulangan, tidak perlu diulang kembali sembahyang tersebut. Wala i'adah, tidak ada i'adah alaihi, ala kembali kepada seorang tadi. Alaihi ala syakhsin ataupun ala asy-syakhsil madhkur, seorang hak yang tersebut, hak yang mengalami hal tersebut. Okey, habis. Selesai. Seterusnya katanya wala yajuzu lahu, dan tidak harus baginya. Tidak harus baginya ay yu'alliqa qaruratan, ay yu'alliqa, bahawa dia gantung qarurah, benda botol. Botol. Qarurah botol. Tahu botol? Botol kecil. Botol besar nak gantung mana? Botol kecil ya. Qarurah. Ya, qarurah botol, qarurah. Orang Kelantan kata jebu. Orang Kelantan kata jebu. Orang Terengganu kata benda botol. Botol. Itu qarurah. Baik. Sebab apa? Liyataqattara fiha bauluh. Supaya titik di dalamnya, dalam qarurah oleh air kencingnya, supaya kencing titik dalam botol. Gantung botol situ. Supaya kencing titik dalam botol. Baik. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh buat gitu. Sebab apa tak boleh? Li'annahu, kerana sesungguhnya seorang saat itu, yasiru, jadilah dia, seorang saat itu, hamilan, seorang yang menanggung, lin najasati, menanggung najis, fi ghairi ma'diniha, pada selain daripada ma'dinnya. Ma'din ni tempat keluar ni lah. Okey, boleh faham? Jadi kalau orang tok kapah, air kecil duduk dalam tu, cuma sakak nak tubik, tanggung juga. Tapi tak apalah, pada ma'din dia, pada tempat dia. Ini bukan pada tempat dia. Bila darurah, tanpa darurah. Benda tanpa darurah. Jadi kalau dalam keadaan darurah tu masalah lain. Masuk waya. Faham? Jadi waktu darurah. Lepas tu kena letak beg. Cuma untuk taklil an-najasah, sebelum daripada sembahyang dia kena tukar, saling dulu air kecil hak yang duduk dalam beg dia. Ngerti tak? Ngerti tak saling? Dia boleh saling.
Buang air kecil tu kau hak yang baru ke ataupun buang hak tu masuk hak tu balik ke, ikutlah. Okey, habis. Nasallallahu salamata wal afiyah. Okey, habis itu tengok banyak hukum-hukum hak yang dia cerita, hukum yang berbeza ni. Hak last sekali sebelum daripada kita masuk dalam perbahasan baru, dia nak cerita satu hukum lagi. Kan kalau perempuan yang datang haid, perempuan yang datang nifas, haram suami dia bersetubuh dengan dia. Bukan setakat bersetubuh, bukan mubasyarah ataupun istimta'. Ada sebahagian ulama kata istimta', ada sebahagian ulama kata mubasyarah. Ma baina surati pun wal rukbati pun tak boleh. Tak gitu. Baik, tak boleh. Dan soalan ini perempuan mustahadah boleh tak nak bersetubuh? Katanya wa yajuzu wata'ul mustahadati fi zamanil mahkumi alaihi bi annahu tuhur. Harus menyetubuhi perempuan mustahadah, bersetubuh dengan perempuan mustahadah fi zamanil mahkumi alaihi bi annahu tuhur, di dalam masa yang dihukumkan atasnya atas zaman tersebut, bi annahu bahawasanya zaman itu adalah tuhur, suci. Perempuan mustahadah dia ada kala tempoh tu tempoh haid, ada kala tempoh itu adalah tempoh suci. Ya, tempoh suci tu kita hukum istihadah, tempoh haid tu haid lah. Okey, boleh faham? Tempoh haid tu tempoh haid lah. Tempoh suci tu yang dikatakan darah tersebut sebagai darah istihadah. Sebab itulah kita sebut dah sebelum daripada ni, tempoh istihadah itu dikirakan sebagai tempoh suci. Okay, boleh faham? Tempoh istihadah dikirakan sebagai tempoh suci. Jadi suami dia boleh bersetubuh dengan isteri yang keluar darah istihadah. Tapi hak yang kata boleh saat itu, darah istihadah tu dihukumkan sebagai suci, itulah. Maksudnya tempoh yang dikatakan sebagai darah istihadah, yang dihukumkan sebagai tempoh suci, hukum dia adalah dia bolehkan. Baik, kalau tidak dihukumkan suci, hak tu masih lagi dihukumkan sebagai haid, sebab belum jelas lagi. Sebab sekarang ni orang puang, katakanlah biasa 7 hari. Hari ke-8 masih lagi tubik. Maka belum lagi jelas lagi, tidak dihukumkan lagi tempoh tersebut sebagai tempoh suci. Masih lagi darah ada dalam lingkungan 15 hari. Tapi hak yang 7 hari tu ada hitam, hari ke-8 warna merah. Tak boleh lagi kita kata nak kata istihadah kan. 8. Dah ukur lagi istihadah ni. 9, 10, 11, 12 juga. Tak boleh nak jemuk lagi ni. Sebab belum lagi dihukumkan sebagai darah istihadah. Belum lagi dihukumkan suci. 14, 15, 16. Oh, ada lagi 16. Jadi bermakna 7 hari hitam, hari ke-8 sampai ke hari ke-16 merah. Haid dia adalah hak yang hitam, hak yang qawi. Faham tak lagi? Lepas tu boleh setubuh pada hari ke-8? Mana boleh dah. Boleh ni? Apa? Lepas dah. Gitu. Jadi hak hari ke-16 tu boleh lah sebab dihukumkan suci di situ. Jelas tak? Jadi tempoh istihadah adalah tempoh suci. Baik. Ini pandangan ni bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i saja. Pandangan ni pandangan majoriti ulama. Walaupun ada satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal mengharamkan. Mereka dalam keadaan terdesak. Ada satu riwayat. Namun pandangan majoriti ulama fiqh, termasuklah pandangan mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan satu pandangan dalam mazhab Hanbali, dan pandangan majoriti ulama tabi'in, bahawasanya adalah dibolehkan, diharuskan. Jadi tak ada masalah, boleh. Okey, apakah alasan boleh? Alasan boleh adalah Allah Ta'ala kabur dalam Quran. Mana? Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka itu bertanya tentang darah haid. Katalah darah haid itu kotor. Maka wajib lelaki menjauhi perempuan ketika datang darah haid. Jangan dia mendekati, jangan dia menghampiri perempuan sehinggalah perempuan itu suci. Apabila perempuan itu suci, maka dia datangilah pada tempat yang Allah Ta'ala perintah dia. Okey. Apabila suci, boleh datangi dah perempuan. Perempuan yang keluar darah istihadah suci ke tak? Suci. Okey, boleh faham? Perempuan yang keluar darah istihadah suci, maka dia masuk juga dalam ayat yang kita baca saat ni. Satu. Yang keduanya, perempuan yang keluar darah istihadah wajib kena sembahyang. Wajib kena sembahyang dalam keadaan darah keluar. Jadi sembahyang saat itu lebih besar daripada bersetubuh. Kalau sembahyang diharuskan, maka hak yang lebih kecil lebih lagi diharuskan.
Okey, itu antara alasan-alasan yang disebut oleh ulama fiqh. Soalan daripada Ustazah Ummu Atirah Yusuf. Ustaz, istihadah fatrah perlu ihtiyat dan wuduk semula tak? Maaf jika saya terlepas pandang sebelum ni. Maksud dia istihadah fatrah. Kalau maksud fatrah saat itu, darah berhenti. Maksudnya darah berhenti. Jadi, orang puan ni darah istihadah dia berhenti, batu mari mula. Kalau maksud begitu, lepas tu kita bincang dah lepas dah. Jadi wajib dia kena ambil ihtiyat semula, berwuduk semula. Okey, boleh faham kan? Dengan beberapa syarat. Kalau kali pertama berhenti, di luar tak ada, di dalam ada. Okey. Kalau di luar tak ada tapi masih lagi ada di dalam, tu anda kena kaji semula, kena tengok semula. Wallahu a'lam. Kena tengok semula. Wallahu a'lam. Okey. Nanti kita tengok semula. InsyaAllah kita jawab semula. Katanya, wa yajuzu waq'ul mustahadati fi zamanil mahkumi alaihi bi annahu tuhur wa la karahata fi dhalik. Dan tidak makruh pada demikian itu. Wa in kana damu jarian. Sekalipun darah itu sedang mengalir keluar. Tak makruh. Bukan harus serta makruh, tak. Harus. Okey, boleh faham? Tak makruh pun, walaupun darah sedang keluar. Dan di sana sabit dalam athar, ada dua orang sahabiyat. Yang pertamanya, nama dia adalah Ummu Habibah binti Jahsh. Dia adalah isteri kepada Abdul Rahman bin Auf. Dan dia mengalami istihadah juga. Ummu Habibah binti Jahsh, ibu Rasulullah. Sebab isteri Rasulullah Zainab binti Jahsh. Jadi Ummu Habibah binti Jahsh juga sepupu Rasulullah. Dia mengalami darah istihadah. Dia adalah isteri kepada Abdul Rahman bin Auf. Keluar darah istihadah. Dan ada riwayat menyebut bahawasanya suaminya bersetubuh dengan dia ketika dia keluar darah istihadah. Begitu juga ada seorang sahabiah Rasulullah, nama dia Hamdah binti Jahsh. Adik-beradik. Adik-beradik. Yang mana dia adalah isteri kepada Talhah bin Ubaidillah. Dia datang darah istihadah. Dan ada asar menyebut bahawa saja suami dia bersetubuh dengan dia ketika datang darah istihadah. Baik. Faslun. إذا رأت المرأة من الدماء لسن الحيض أقله أي الحيض فأكثر ولم يعمر أن يجاوز أكثره فكله حيض. Ini antara benda yang penting, kerana perkataan ini dia banyak membetulkan kesilapan sebahagian daripada perempuan dalam memahami permasalahan darah dia, dan membetulkan kesilapan sebahagian daripada orang kita cakap kata ustaz lah yang menjelaskan hukum haid tetapi bukan melalui pengajian daripada kitab fiqh. Dia tidak mendalami kitab fiqh, dia pun jawab hukum bab haid. Maka ni perkataan Imam Nawawi ni dan perkataan Khatib Asy-Syirbini ni dapat merungkaikan kesilapan tersebut. Nanti akan sebut beberapa kesilapan yang benda dapat dijelaskan dengan ibarat ni. Tengok, kata faslun. Ai hadha fasl, ini adalah suatu fasal. Idza ra'atil mar'atu minad dima, apabila melihat oleh seorang perempuan minad dima, daripada darah-darah. Dia minad dima ni dipanggil min lil bayan, dia bayan bagi aqallahu. Boleh juga apabila melihat oleh seorang perempuan sekurang-kurangnya haid. Apakah sekurang-kurang minad dima pun boleh. Okey, kita kata lagu mana? Kata idza ra'atil mar'atu minad dima, apabila melihat oleh seorang perempuan minad dima, darah-darah lah, li sinnil haid, ketika umur haid.
Lisinil haid ketika umur haid. Sin pada umur. Tahun. Al-haidhi haid. Tahun haid maksud dia? Maksud dia tahun haid? Bi. Tahun haid juga ada tahun haid. Berapa kan? 9 tahun kan? Cukup 9 tahun. Masuk tahun yang ke-10 dengan pengiraan tahun Islam. Itu makna umur haid. Sinil haid ai tis'i sinin. Dia melihat aqallahu maf'ul bi bagi ra'at. Sekurang-kurang haid. Aqallahu ayil haidhi. Ai harah tafsir. Al-haidhi nak tafsir marji' bagi hi tu. Aqallahu ay aqallal haidhi. Sekurang-kurang haid. Maksud dia melihat sekurang-kurang haid cukup sehari semalam. Fa'akthar ke atas. Lebih daripada sehari semalam. Sehari semalam ke atas. Itu makna fa'akthar. Faham tak kan? Sehari semalam ke atas. Jelas tak? Walam ya'mur. Dan tidak melepasi ia. Benda lam ya'mur ay yujawiz. Tidak melepasi. Aktharahu sebanyak-banyaknya. Tidak melepasi sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak haid. Okey, jelas. Fakulluhu haidun. Maka kesemuanya itu adalah haid. Kesemuanya itu adalah benda? Kesemuanya itu adalah haid. Jelas? Sekali lagi ya. Seorang perempuan, dia melihat darah. Ketika sampai dah umur haid, 9 tahun ke atas. Yang mana dia, darah saat itu cukup sehari semalam. Dan tidak lebih daripada 15 hari, 15 malam. Cukup sehari semalam. Dan tidak lebih daripada 15 hari, 15 malam. Maka kesemua darah itu adalah haid. Okey, boleh faham? Jadi, antara kesilapan yang berlaku dalam permasalahan ini adalah seorang perempuan yang adat dia 7 hari, tiba-tiba hari yang ke-8 masih lagi keluar darah. Berarti boleh hari ke-8 masih lagi keluar darah. Biasa je 7 hari je. Tiba-tiba bulan ni hari ke-8 keluar lagi darah. Maka ada orang puang dan ada juga orang ustaz hak yang macam hak yang nakal bosan ni lah. Hak yang tidak mendalami bahik melalui pengajian fiqh daripada kitab-kitab mu'tabar. Dia kata hari yang ke-8 tu adalah istihadah. Jelas tak? Betul ke tak? Tidak. Sebab selama mana tidak lam ya'bur aktharahu, tidak boleh lagi kita hukum istihadah. Faham? Melainkan dia ada pengecualian. Melainkan kalau benda tu berlaku kali kedua, kali ketiga. Kalau kali pertama, tidak boleh terus kita hukum darah istihadah. Hanya semata-mata darah saat itu masih keluar selepas daripada waktu adab. Maksudnya, biasa waktu sekian-sekian tapi masih lagi keluar, terus kita hukum istihadah, tak boleh. Okey, boleh faham? Satu. Tapi kalau sekiranya telah beradab, itu masalah lain. Kita katakanlah dia keluar darah, biasanya 7 hari, 7 hari. Bulan ni 7, 8, sifat darah sama. 9 darah sama. 10 sama sampai ke 15, 16 masih lagi sama. Jadi bila sama, maka kembali kepada adat dia. Adat dia 7, jadi 7. Jadi hari ke-8 saat itu dikirakan sebagai istihadah. Cuma dia tahu istihadah pada bila dia tahu? Pada hari yang ke-16. Hari ke-16 baru dia tahu. Sebelum tu tak tahu lagi. Okey, masuk bulan yang kedua, 7 hari, hari ke-8 terus dihukumkan sebagai istihadah. Faham? Sebab dia, sebab bulan yang lepas kita telah hukumkan hari yang ke-8 istihadah. Nampak tak dua perkara yang berbeza? Jadi untuk kali pertama tidak boleh lagi kita hukum istihadah setelah darah melepasi tempoh adab. Faham? Sebab ramai orang puan gitu. Dan adab dia 7 hari, hari ke-8 lebih daripada tempoh adab, kira pakai istihadah lalu lah. Tak boleh. Nanti dulu, jangan gaduh hari. Okey, boleh faham? Tapi kalau untuk kali kedua, kali ketiga, kalau ada dah benda keputusan untuk sebelum daripada ni, maka jadikan hak yang sebelum daripada ni sebagai ukuran. Ada dah ukuran sebelum ni kan? Jadikan hak yang sebelum daripada ukuran untuk hak sekarang tadi. Jelas tak? Jelas ha? Dapat kan? Okey, habis. Satu. Sawa'un akana aswada amlah. Sama sahaja.
akana tu hamzah pada akana tu dia panggil hamzah taswiyah. Sama sahaja adalah ia darah tersebut tu aswad, hitam, abla ataupun tidak. Maksudnya tak kira darah warna benda. Faham tak kira? Tak kira darah warna benda. Katakanlah 10 hari keluar darah bermacam-macam warna. Kuat ada, lemah ada, maka kesemuanya haid berlaku. Itu kena ingat fakulluhu haid. Sebab itulah ni antara kesilapan juga ni. Ada sebahagian apabila dia belajar haid ni, darah hak kuat, haid, darah lemah, istihadah, maka dia hukum darah kuat, haid, darah lemah, istihadah ketika melepasi adat tapi tidak melepasi sebanyak-banyak haid, kerana dia ringgo kata hak yang kuat haid, hak yang lemah istihadah. Sedangkan hak yang kita kata hak kuat haid, lemah, istihadah saat itu ketika darah melepasi 15 hari. Kalau darah tu tidak melepasi 15 hari, lagu mana warna sekalipun, yang penting warna darah, faham? Maka semuanya adalah haid. Sebab tu dia kata sawaun akana aswada amla. Sama sahaja darah saat itu hitam ataupun bukan. Kena ingat, selama mana tidak melepasi 15 hari, bagaimana warna sekalipun, semuanya adalah haid. Jelas kan? Wasawaun akanat mubtada'atan aw mu'tadatan. Baca mubtada'ah. Kalau mubtadi'ah dia kena tulis gumuh ya dia panggil. Gumuh ya. Dia tulis alif di atas hamzah. Baca mubtada'ah. Dan ulama fiqh dia tidak baca mubtadi'ah. Ulama fiqh dia baca mubtada'ah. Dan ana buat penulisan dalam bab ni. Zo tanya ada Syekh, kalau ada istihadah dia mengikut tamyiz 7 hitam selebih merah, kemudian belang seterusnya 3 hitam, kemudian sudah bertukar warna merah, adakah terus boleh dihukumkan istihadah sebab bersalahan dengan adat tetapi ada tamyiz? Okey, kita cuba jawablah soalan daripada Zo. Zo tanya kan dia kata orang puang ni, katakanlah dia keluar darah sebanyak 7 hari hitam, hari ke-8, 9 merah. Okey, hari ke-8 saat itu dah lepas lagi 15 hari, kita hukum pada zahirnya haid. 9 haid, 10 haid, 11 haid, merah sampai ke 15. 16 masih lagi ada darah merah. Jadi bermakna 7 hitam. Hari ke-8 sampai ke hari yang ke-16 merah. Jadi bermakna kita berhukum darah hitam tu adalah darah haid kerana ia adalah kuat. Lepas tu darah merah itu adalah istihadah kerana perempuan ni adalah perempuan mumayyizah. Faham? Dan cukup syarat dia. Jelas tak? Tiba-tiba bulan akan datang. Bulan akan datang. Tubik darah hitam yang pertama, yang kedua, hari ketiga darah hitam, hari keempat darah merah. Baik. Soalannya, adakah dia kena tunggu sampai ke 7 hari dulu? Sebab bulan lepas kan kita hukum 7 hari. Ataupun pada hari yang keempat darah merah saat itu terus kita hukum darah istihadah? Sebenarnya permasalahan ni akan kita bincang lepas daripada ni. Tapi lepas daripada ni wapela lagi tak tahulah. Dah ingat dah tengok lagi dah wapela lagi, kita akan bincang masalah ni. Di perempuan begini apabila keluar je darah merah maka dihukumkan sebagai darah istihadah. Tidak perlu dia tunggu sebanyak 7 hari kerana kita tidak hukum haid dia dan istihadah dia berdasarkan bilangan hari. Tapi kita hukum haid dia berdasarkan sifat darah. Maka apabila sifat darah telah bertukar kepada lemah, maka terus kita hukumkan dia sebagai darah istihadah. Jadi 3 hari hitam, hari keempat merah, istihadah lalu dah. Okey, jelas tak? Tapi benda ni kita akan bincang pada benda ni dan dia disebut secara jelas dalam kitab dalam kitab fiqh, masalah ni disebut secara jelas. Tak tahulah kitab ni anda nak ingat kitab ni, tapi hak yang anda baca tu dalam kitab Al-Majmu' ada sebut secara jelas. Dalam kitab ni mungkin insya-Allah akan disebut secara jelas. Insya-Allah nanti kita tengoklah. Tengok mungkinlah. Nanti sampai tempat dia anda akan setuh balik bab ni. Baik. Katanya wasawa'un akadat mubtada'atan am mu'tadatan. Sama saja adalah dia saat itu perempuan kali pertama ataupun perempuan yang beradat datang darah. Okey, boleh faham? Jadi bila darah saat itu keluar, cukup sehari semalam, tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Tak kira berapa hari pun tak kira. Yang penting cukup sehari semalam, tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Semuanya tu haid. Warna darah tak kira. Lagu mana warna darah sekalipun.
Kali pertama ke dia datang haid ataupun pernah datang haid, semua je kira haid. Okey, kalau hak yang datang dah haid sebelum daripada ni, dia mungkin hak ni sama dengan hak sebelum daripada ni. Dan mungkin berbeza. Sebab itu kata taghayyarat adatuha abla, berubah oleh adatnya ataupun tidak. Adat dia biasa 7, ni 10 pula bulan ni. Semua je haid. Jelas tak? Jelas kan? Baik, selesai. Okey, selesai. Illa ayyakuna 'alaiha baqiyatu tuhri. Melainkan ada atas perempuan tersebut berbaki tempoh suci. Barulah tidak boleh dihukumkan sebagai tempoh haid. Kalau dia saat itu masih lagi berbaki tempoh suci. Jelas tak? Masih lagi benda? Berbaki tempoh suci. Jadi darah keluar saat itu, umur dia cukup dah 9 tahun. Okey, cukup dah 9 tahun. Darah keluar memang cukup sehari semalam. Tak lebih 15 hari 15 malam. Pada hukum asalnya semua haid. Tapi tak, ada juga orang yang bukan haid. Bila? Kalau masih lagi berbaki tempoh suci. Okey, sekurang-kurang suci berapa hari? Sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Berarti boleh maksud dia baqiyatut tuhur. Maksudnya adalah seorang perempuan ni suci dia baru 14 hari. Sepatutnya sekurang-kurang suci 15 hari. Hari ke-15 tubik dah darah. Darah tubik selama 9 hari. Jadi kalau kita tengok, umur ni memang cukup dah umur haid. Darah yang keluar 9 hari itu cukup sehari semalam, tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Okey, boleh faham? Kalau kira kaedah asalnya semua je haid, tapi masalah ni bukan semua haid. Okey, boleh faham tak? Jadi haid dia hanya sekali lagi ada ulang sekali lagi. Orang puan ni suci baru 14 hari. Sedangkan sekurang-kurang suci 15 hari. Hari ke-15 darah tubik dah. Darah tubik selama 9 hari. Jadi 9 hari saat itu cukup sehari semalam. Tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Umur dia adalah umur haid. Okey, boleh faham? Jelas tak? Adakah kesemuanya haid 9 hari itu haid? Tidak. Sebab benda? Bukan kesemuanya haid kerana masih lagi ada atasnya baqiyatut tuhur. Jadi bermakna haid dia 8 hari. Hari yang pertama saat itu adalah dihukumkan istihadah. Sebab untuk mencukupkan sekurang-kurang suci 15 hari. Jelas tak? Jelas tak, Mi? Ke tak faham? Tak faham ke, Mi? Okey, dengar balik. Tak faham, kita huraikan sekali lagi. Kena hurai sekali lagi, tak apa. Hurai banyak kali, tak ada masalah dah. Okey, tengok. Sekarang dia orang puang ni, Mi. Dia tak nama benda. Takut sebut orang puang, takut payah nak faham. Tak nama benda, Mi. Bunga. Ke melar. Okey, kata melar. Melar bin botok. Biasa orang dulu nama melar bin botok kan. Melar binti botok. Yang mana melar mak melar. Mak melar pula. Cik melar. Mak melar ada nama orang. Lama kan mak melar tengok live rasa hati. Ada kenal mak melar. Okey, kita kata Cik Melar. Nama dia Cik Melar. Cik Melar sebab dia biasa ikut live Ana. Mak Melar tu. Tak apa, dia main gurau je kan ada. Okey, nama dia kita tukar nama lain. Takut dia kata ke dia pula kan. Kita nak cari bukan nama orang lah. Sebenarnya kita tak nama pelik-pelik ni tak mahu tak atas nama orang hak yang ada sekarang tadi lah. Hak yang mati tu tak rasa hati dah. Okey, katalah nama dia Cik Bunga. Cik Bunga dia datang haid sebanyak 7 hari. Berarti boleh datang haid sebanyak 7 hari. Lepas tu dia mengalami suci sebanyak 14 hari. Jelas tak? Hari ke-15 tubik pula darah. Faham tak? Hari ke-15 tubik pula darah. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Daripada hari ke-15 sampai ke-23. Lepas tu darah berhenti. Berapa hari semua sekali? 9 hari. Okey, jadi bermakna dia saat itu cukup dah umur haid. Cukup dah umur haid kan? Darah keluar tu siapa dak sekurang-kurang haid? Siapa? Lebih dak sebanyak-banyak haid? Tak lebih. Sebab tu 9 hari je. Ni bahasa Terengganu dia. Hak lain Terengganu kau. Okey. Okey, boleh. 9 hari. Kalau kita tengok kaedah hak yang dia sebut saat ni, apabila orang puang saat itu tengok ketika umur haid,
dan darah saat itu cukup sehari semalam, tidak lebih daripada 15 hari 15 malam, maka kesemua haid. Jadi kalau kita tengok pada zahir apa hak yang disebut, jadi bermakna hak 9 hari je semua haid lah. Faham tak dia? Sebab dia kabur 3 tau. Cukup umur haid, cukup suka haid, tidak lebih daripada sebanyak haid. Semuanya haid. Jadi hak ni semua haid lah. Tak. Sebab apa dia? Sebab ada baqiyatul tuhur. Sebab tu dia Syekh Khatib Asy-Syirbini dia buat pengecualian. Illa, dia istisna. Illa an yakuna 'alaiha baqiyatul tuhur. Jadi orang puang ni bukanlah cik bunga ni, bukanlah 9 hari haid dia. Sebab dia bukan 9 hari, sedangkan cukup dah 3 hak yang disebut oleh Imam Nawawi. Betul cukup 3, tapi ada selagi syarat yang tidak disebut oleh Imam Nawawi, yang disebut oleh Khatib Asy-Syirbini. Benda selagi syarat mesti benda tidak berbaki di atasnya tempoh suci. Sekarang ni masih lagi berbaki tempoh suci sehari, tiba-tiba keluar dah darah. Okey, boleh faham? Maka tempoh berbaki suci itu dikirakan suci. Maka darah yang hari yang ke-15 dikirakan istihadah. Hak 8 hari lagi barulah dikirakan sebagai haid yang baru. Okey, boleh faham tak? Nah, itu maksud illa an yakuna 'alaiha baqiyatu tuhri. Contoh, dia bagi contoh. Ka'an ra'at 3 ayyamin dama. Seperti bahawa melihatlah seorang perempuan 3 hari darah. Okey, dia orang puang, dia melihat 3 hari darah. Thumma 12 okey, ambil ingat contoh. Tengok nak baca hak Ustazah Aisyah, Ustazah Farah kayak benda ni. Kalau contoh suci 14 hari, hari ke-15 tak boleh. Mana pula hari ke-15 dah keluar darah selama 9 hari. Pada awal 9 hari tersebut keluar 3 hari pertama warna coklat saja. Hari ke-4 baru keluar darah. Adakah ini di sini baqiyat tuhur? Ni dia 3 hari awal pun istihadah sebab ciri-ciri sama atau boleh hukum dari hari pertama saja istihadah. Baik. Jadi soalannya katakanlah 14 hari baru suci. Jadi 14 hari suci. Lepas daripada 14 hari suci, lepas tu tubik 3 hari pertama warna coklat sahaja. Hari ke-4 baru keluar darah kuat. Adakah di sini baqiyatul tuhur dikirakan istihadah? Setelah daripada itu barulah dikirakan sebagai haid yang baru. Adakah di sini baqiyatul tuhur ni dia 3 hari awal pun istihadah sebab ciri-ciri dia sama, atau boleh terus hukum hari pertama saja istihadah? Okey. Soalan anda cuba faham soalan dulu. Sekarang ni kata Ustazah Farah, soalan dia 14 hari baru suci. Dia 14 hari baru suci. Jadi ke-15, 16, 17 darah warna coklat. Okey, lepas daripada tu barulah tukar warna hitam ke merah, tak kira lah. Okey, soalannya adakah hak 3 hari saat itu dikirakan istihadah kerana melihat darah saat itu lemah? Okey, boleh faham? Kerana melihat darah tu lemah. Ataupun hanya hari pertama sahaja istihadah, manakala hari kedua, ketiga darah coklat saat itu dihukumkan haid. Okey, boleh faham kan? Okey. Hak yang difahami daripada ibarat ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i adalah haid dia, istihadah dia adalah sehari je. Sehari je, hari yang ke-15 istihadah dia. Hari ke-16, 17 dikirakan sebagai haid yang baru. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Sebab dia. Ni hak yang kita nak alasan. Dia untuk orang-orang biasa ataupun orang hak yang bermasalah, cukup kita khabar gitu je hukum. Tapi kalau untuk penuntut ilmu, untuk orang hak yang ngajar orang, dia kena tahu khabar alasan. Kalau semata-mata khabar lagu tu belum lagi puas hati. Nak tahu alasan sebab dia. Sebab dengan alasan tersebut dia mampu kias untuk permasalahan yang tidak dibincang dalam untuk maksudnya di luar daripada pertanyaan. Masalah-masalah lain pun dia dapat kias. Sebab kita nak tahu alasan, benda alasan dia. Alasan dia adalah dalam masalah, perhatian, dalam masalah kita boleh hukum darah yang kuat itu adalah haid, darah yang lemah itu adalah istihadah.
ketika darah melepasi 15 hari. Okey, boleh faham? Ketika darah melepasi 15 hari. Okey, itu yang pertama. Sekarang ni darah dia tidak melepasi 15 hari. Okey, boleh faham? Sekarang ni darah dia tidak melepasi 15 hari. Okey, itu yang pertama. Jadi apabila darah dia tidak melepasi 15 hari, maka kaedah darah yang kuat tu, haid, darah yang lemah tu, istihadah, tidak digunakan dalam masalah ni. Dia masalah darah yang kuat haid, darah yang lemah adalah istihadah, adalah untuk darah melepasi 15 hari. 14 ada, 15 masih lagi ada. 15, 16 masih lagi ada. Hak ni darah berhenti sebelum daripada hari yang ke-16. Jadi apabila darah berhenti sebelum daripada hari yang ke-16, apabila berhenti darah, maka dikirakan permulaan suci. Okey, boleh faham? Dikirakan permulaan suci bagi dia. Tiba-tiba dalam tempoh suci, tubik darah sebelum daripada cukup suci, maka darah tu dikirakan istihadah. Tanpa melihat kepada warna. Okey, boleh faham? Tanpa melihat kepada warna, tanpa melihat kepada sifat, tak perlu. Hak ni tidak perlu tengok kepada sifat. Sebab hanya semata-mata untuk mencukupkan benda sekurang-kurang suci. Okey, boleh faham? Hak yang kita kata kena kira tamyiz saat ni tu, kalau sekiranya darah saat ni tu melepasi 15 hari. Okey, boleh faham? Hak ni bab lain. Maksudnya darah keluar sebelum daripada cukup tempoh suci. Okey, dua perkara yang berbeza. Wallahu a'lam. Ataupun kalau kita nak cakap mudah, lagi, darah. Kita nak cakap mudah lagi, kita buat satu kaedah dulu. Ini kaedah yang kita dapat faham daripada, kaedah yang kita dapat faham daripada perkataan Imam Nawawi bersama dengan perkataan Khatib Asy-Syirbini. Gana? Seorang perempuan apabila dia melihat darah, di waktu imkan al-haid, di waktu boleh dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid, maka dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Waktu imkanil haid, syarat dia yang pertama. Waktu imkanil haid, waktu boleh dihukumkan darah tersebut darah haid, syarat dia yang pertama benda, mesti kena cukup umur haid. Syarat dia yang kedua benda, mesti kena cukup sekurang-kurang suci. Okey, boleh faham? Kalau belum lagi cukup sekurang-kurang suci, maka darah yang keluar saat itu tidak boleh kita hukum haid kerana dia keluar bukan pada waktu imkanil haid. Jelas tak? Nampak tak? Dia keluar bukan waktu imkanil haid. Syarat yang pertama, waktu imkanil haid cukup 9 tahun. Yang keduanya, bagi perempuan yang pernah dah datang darah, mesti kena cukup sekurang-kurang suci. Tiba-tiba tak cukup lagi sekurang-kurang suci, datang dah darah. Maka darah ni dipanggil benda, darah ni keluar pada waktu bukan imkanil haid. Maka dihukumkan sebagai darah istihadah. Tanpa melihat kepada perbezaan yang terdapat pada sifat darah. Okey, jelas? Wallahu a'lam. Katanya lagi, contoh, ka'anna ra'at 3 ayyamin dama. Seperti seorang perempuan dia melihat 3 hari darah. Thumma 12 naqa'a. Kemudian 12 hari bersih. Dah terbit dah darah. Dia tengok 3 hari darah. Lepas tu 12 hari bersih. Maksudnya 12 hari bersih, tak ada darah. Jadi capur berapa semua sekali, Ami? Kena capur lalu, Mi. 3 hari darah, 12 hari bersih, tak ada darah. Berapa? 15. Allah, lambat capur. Kena tak kalkulator kat tepi. Lepas tu, thumma 3 dama. Kemudian 3 hari darah. 3 hari darah ni hari berapa Tubik pula 16, lepas tu 17, 18. Okey, boleh faham? Thumma qata', kemudian darah berhenti. Dah hari dah. 19 tak ada dah. Katanya fath-thalathatul akhiratu damu fasad. Maka 3 darah yang akhir tu, 3 hak yang akhir. Benda 16, 17, 18. Betul? Adalah darah fasad. Darah fasad, darah istihadah dipanggil. La haidun, bukan darah haid. Damu fasadin, la haidun, bukan darah haid. Ataf pada damu fasad. Bukan darah haid. Faham tak lagi? Jelas tak Pendi?
Jelas? Okey, soalannya, okey perhati boleh soalannya, kenapa kau 3 hari 16, 17, 18 dihukumkan sebagai darah fasad? Kerana darah tersebut keluar di dalam waktu baqiyati tuhur. Okey, boleh faham? Faham tak lagi? Jelas kan? Dia berbeza dengan masalah ni. 3 hari keluar darah. Lepas tu saat ni dia kata 12 hari nakak kan? Okey, 3 hari keluar darah. Lepas tu 10 hari nakak. Berapa dah? 13. Lepas tu 3 hari pula keluar darah. 14, 15, 16. 3 hari keluar darah, 10 hari nakak. Lepas tu 14, 15, 16 keluar pula darah. Maka ni masalah lain. Masalah ni dipanggil perempuan mustahadah yang bercampur di antara haidnya dengan sucinya dalam satu tempoh. Kerana darah yang 3 hari keluar pula saat itu masih lagi bersambung di antara dalam 15 dengan 16. Hak tadi tak bersambung dah. Nampak dah? Hak ni lain. Hak ni pembahagian dia 7. Hak ni pembahagian dia 7, hak yang kita akan bincang lepas daripada ni. Jelas tak? Dua perkara yang berbeza. Kalau 3 hari keluar darah, 2 hari berhenti, jadi berapa dah? 15. Hari ke-16, jadi bermakna keluar pula hari ke-16, bermakna keluar di dalam tempoh, ataupun keluar setelah daripada habis sebanyak tempoh sebanyak-banyak hari. Tak faham tak ya? Sebanyak-banyak 15 hari kan? Lepas daripada tempoh tu masih lagi keluar. Dihukum dia lain kalau keluar dalam tempoh sebanyak-banyak hari dan bersambung dengan hari ke-16. Anda nak rayak gitu? Jelas tak? Hak ni 16, 17, 18, 3 hari tu dihukumkan sebagai darah fasad ataupun darah istihadah. Okey, bab apa dihukumkan darah fasad ataupun darah sebagai darah istihadah? Sebab apa? Kerana, jawapan dia, kerana darah tersebut keluar benda dalam tempoh baqiyati tuhur. Jelas tak? Jelas tak Fanny? Jelas Okey, baik. Katanya zakara dzalika fil majmu'i mufarraqah. Telah menyebutlah ia Imam Nawawi dzalika akan demikian itu. Hak yang saat ni. Hak yang pengecualian tersebut, pengecualian jangan darah keluar saat itu masih lagi ada waktu berbaki suci. Okey, boleh faham kan? Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab mufarraqah, secara berselera. Tidak berselera. Mufarraqah di situ sikit, sini sikit. Sini sikit atau mufarraqah. Dia tidak berselera. Mana selera tabak kain situ, benda serbang situ, spender situ, kata rawa contoh. Itu dipanggil mufarraqah. Maksudnya kalau orang baca kitab Majmu' akan mendapati permasalahan disebut secara jelas oleh Imam Nawawi. Cuma kitab Majmu' ni memang perbahasan aras tinggi sungguh lah. Dan perbahasan dia cukup berat. Kalau biar bau ni kita rasa kitab ada satu bab minggu lepas kan, bab dalam kitab Mughnil Muhtaj kita rasa berat dah. Tapi dalam kitab Majmu' lebih lagi berat. Cuma kita dah baca sekejap je kitab Majmu' bau ni kan. Tiba-tiba PKP dah. Tak dah. Nak berabi kitab Majmu'. Tidak. Dan kita baca bulan Ramadan bau ni, kita baca bab haid daripada kitab Majmu'. Okay, habis. Habis itu. Lepas tu Khatib Asy-Syirbini dia nak kritik sikitlah ibarat Imam Nawawi. Dia kata ni, walau abbara bi zamani imkanil hayd. Qadrahu badala qawlihi li sinnil hayd aqallahu la shamila ma dhukir wastaghna an ziyadati fa akthar. Ini nak kritik sikit lah. Dia kata kalau Imam Nawawi buat ibarat dengan zamani imkanil hayd qadrahu. Maksudnya ra'at li zamani imkanil haidhi qadrahu. Seorang perempuan dia melihat waktu mungkin haid, kadar haid ini cukup sehari semalam, tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Dia tukar perkataan li sinil haidhi aqallahu. Dia tak kata di sinil haidhi aqallahu, tapi tukar li zamani imkanil haidhi qadrahu. Kalau dia buat ibarat gitu, la syamilah, nescaya merangkumilah ma dzukir, apa hak yang telah disebut. Benda hak yang telah disebut? Hak yang telah disebut saat ni itu adalah
Sekuang-kuang haid ke atas. Faham lagi yang? Lepas tu, tidak ada di atas perempuan tersebut baqiyatul tuhur. Masuk neraka ke wala ibarat tu. Wastaghna, dan tidak memerlukan dah. An ziyadati fa akthar. Daripada penambahan fa akthar. Kan dia tulis kan penambahan fa akthar. Perasan tak? Di sinil haidhi aqallahu ayil haidhi patu fa akthar. Faham? Sebab disebut sekurang-kurang sehari semalam. Sebenarnya bukan hanya untuk sehari semalam. 2 hari 2 malam ke, 3 hari 3 malam ke. Lebih daripada sehari semalam. Tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Hukum dia sama. Jadi supaya merangkumi belaka benda tu. Secomelnya kena buat ibarat. Ra'at. Fi zamani imkanil haidhi qadrahu. Okey, boleh faham? Ra'at fi zamani imkanil haidhi qadrahu. Jelas tak? Hak tu hak yang lebih comel. Jelas? Dia merangkumi belaka. Kalau dia kata ra'at fi zamani imkanil haid qadrahu, kita akan faham dia pada waktu mungkin haid. Waktu mungkin haid, yang pertama mesti kena cukup 9 tahun. Yang keduanya tidak ada tempoh baki lagi daripada tempoh suci. Faham tak ya? Merangkumi dah dua tu. Tak perlu dah takdir panjang. Merangkumi belaka dah. Sebab lepas tu dia buat bagi para walam ya'mur aktsarahu. Jadi beli. Dah dikata melihat sekuang-kuang haid. Sekuang-kuang haid sehari semalam. Dah kalau sekuang-kuang haid memang tak lebih 15 hari. Tiba-tiba bagi pula tidak lebih sebanyak-banyak haid. Okey, jelas tak? Dah kalau dia kata kalau melihat sekuang-kuang haid. Sekuang-kuang haid berapa hari? Sehari semalam. Jadi sehari semalam saat itu lebih tak daripada 15 hari? Tak lebih. Faham tak ya? Tengok. Ibarat saat itu maksudnya tak kemah ibarat. Soalan gitu lah. Kritik sikit ibarat Imam Nawawi. Sebab li'annal aqal la ya'murul akthar. Kerana sesungguhnya sekuang-kuang tidak melepasi sebanyak-banyak. Dan kalau kata melihat sekuang-kuang sehari semalam, pastinya tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Jelas tak? Sebab itulah hak comelnya buat ibarat gini. Buat ibarat ra'at fi zamani imkanil haidhi qadrahu. Qadar haid. Sehari semalam ke atas. Tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Jelas tak? Tu kadar haid. Hak comel gitu lah. Lepas daripada dia buat lagu tu, kata thumma, kemudian ra'aitu syaikhana. Aku melihat syaikhana, guru kami. Kalau kata syaikhana adalah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Fi manhajihi, dalam kitab manhajnya, Manhajul Tullab. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dibuat satu kitab nama dia Manhajul Tullab. Kitab Manhajul Tullab adalah ringkasan daripada kitab Minhajul Talibin. Jadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari adalah orang yang pakar dalam bidang sastra. Sehingga kan dia buat ringkasan daripada kitab Minhajul Talibin. Nama dia buat ringkasan juga. Minhaj dia ditukar kepada manhaj, buang alif. Talibin ditukar kepada Tullab. Tengok ringkas belakang. Dalam isi ringkas nama ringkas. Jadi dalam kitab, lepas tu dalam kitab tu memang dia tukar ibarat Imam Nawawi dengan ibarat yang lebih jelas, lebih tepat, lebih merangkumi. Dikritik banyak ibarat Imam Nawawi tu. Tapi sekadar kritik ibarat baguslah. Baik, thumma ra'aitu syaikhana fi manhajihi abbara bidzalik. Membuat ibarat ia dengan demikian itu. Benda dengan demikian itu bi zamani imkanil haidhi qadrahu. Lepas tu aku tengok tok guru aku gitu go. Jadi maksudnya hak yang dia faham saat ni tu rupanya telah dibuat oleh guru dia sebelum daripada dia lagi. Kan gembira kan? Kita buat sesuatu kita jelaskan sesuatu hukum, tiba-tiba guru kita pernah dah tanpa pengetahuan kita, tiba-tiba guru kita sebelum daripada nyatakan hukum yang sama juga. Gembiranya. Jadi maksudnya hak yang kita khabar saat ni tu tepat betul hak yang kita rusinya, kita khabar hukum lain, rupa-rupanya kita tahu guru kita khabar hukum lain. Tu Allah ngiling kepala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi untuk hari ini kita berhenti sini dulu.